Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua penonton dan juga subscriber. Pada entry kali ini, kita nak bercakap sikit, kita nak share sikit informasi tentang KWSP ni. KWSP sebenarnya ialah satu penyelamat. Penyelamat pada waktu sekarang dan pada akan datang. Macam manakah ia mampu menyelamatkan pencarum? Jom kita sama-sama share kupas isu ini. Okey, pada waktu sekarang ni, majoriti pencarum mahukan pengeluaran tambahan. Kerana apa? Kerana pengeluaran tambahan ini akan menjadi talian hayat kepada mereka. Kebanyakannya lah. Kebanyakannya akan mengharap pada pengeluaran kali terakhir ni. Kita boleh bagi kali terakhir lah. Sebab lepas ni tak perlu untuk memohon atau meminta pengeluaran lagi. Penting sebagai talian hayat. Kita pun dah sedia maklum kenapa rakyat memerlukan tambahan ini. Jadi buat masa sekarang, KWSP merupakan satu penyelamat. Mohon diluluskanlah pengeluaran one off. Kalau tak dapat 10, 5 pun jadilah. Asalkan ada untuk menyelamatkan pencarum. Kita anggap KWSP ni sebagai penyelamat. Jadi mohon KWSP menyelamatkanlah pencarum demi masa depan pencarum sendiri. Banyak yang berhutang lagi tak settle. Hutang tertunggak. Kenapa hutang ni terjadi? Kalau kita nak ungkit balik kenapa hutang-hutang tertunggak ni berlaku, dia berlaku kerana PKP, lockdown yang pernah dilakukan berperingkat-peringkat, penutupan hampir banyak sektor. Jadi banyak yang dibuang kerja, banyak yang berhentikan kerja. Kita tak payah cakap golongan bawahan, sehingga kan pilot dan pramugari sendiri pun banyak yang kehilangan pekerjaan, dibuang pekerjaan. Itu peringkat atasan. Peringkat bawahan pula macam mana? Lagi teruk, lagi ramai yang hilang pekerjaan. Jadi amat perlu KWSP sebagai penyelamat untuk menyelamatkan pencarum daripada terjerumus ke lembah senarai hitam, lembah kemuflisan. Okey, itu baru daripada segi sebelah. Daripada segi sebelah, iaitu daripada segi sekarang, terkini, dalam masa yang terhampir. Itulah penyelamatnya. Okey, tapi walau bagaimanapun, walaupun ada setengah pihak yang mengecam pengeluaran ini, seandainya dilakukan akan merugikan inilah. Tapi di sebalik itu tersirat satu penyelamat juga. Penyelamat. Okey, penyelamat yang bagaimana yang aku maksudkan tu? Penyelamat yang aku maksudkan tu ialah banyak yang memberi komen tidak mahu lagi mencarum, mahu KWSP dibubarkan dan sebagainya. Okey, perkara itu sebenarnya kita boleh bagi pendapat, tak salah bagi pendapat. Tapi pada secara asal dan dasarnya, pentingnya caruman kepada KWSP ni. Sebab apa? Sebab simpanan kita terhadap KWSP ni ialah simpanan yang kita tak sedar sebenarnya. Kita bekerja, gaji kita kena tolak sikit, majikan kita carum sikit, masuk kepada KWSP tiap-tiap bulan. Dan benda tu berlangsung selagi anda bekerja, selagi anda belum tempoh persaraan. Jadi secara tak langsung, anda ada simpanan yang anda tak jangka. Jadi simpanan yang anda tak jangka ni akan menyelamatkan pada masa hadapan. Kenapa aku cakap menyelamatkan? Menyelamatkan kerana apa? Okey, kerana kalau memanglah boleh kalau kita nak cakap kita menyimpan dengan tabung haji lah, apa semualah, kita cakap macam tu. Tapi sebenarnya bila kita menyimpan duit, tak payah cakap lain lah, diri aku sendiri ni, aku umpamakan diri aku sendirilah. Kalau aku simpan duit dalam bank simpanan aku, akaun simpanan, senang aku simpan. Bila aku sesak sikit je, aku akan keluar balik. Kalau aku masuk pula dalam tabung haji, aku masuk. Sesak sikit aku keluar balik. So tak ada simpanan di situ. Tidak berlakunya simpanan di situ. Jadi pentingnya KWSP ni sebenarnya untuk jaminan hari tua. Memang itulah tagline KWSP pun. Untuk hari persaraan, kita boleh dah sedia maklum. Penting hari persaraan tu kita di usia tua ada simpanan. Tetapi ada tetapi dia. Buat masa sekarang ni, sekadar mengeluarkan 10,000 ataupun 5,000 lagi daripada simpanan, aku rasa dia tidaklah menjejaskan hari persaraan bagi yang masih berbaki wang dalam KWSP mereka ni. Contohlah, masih mempunyai 80,000 ataupun 50,000. Pengeluaran 10,000 lagi tidak akan menjejas sangat pun. Dan mereka masih akan bekerja dan mencarum kembali. Tak terjejas sangat pun sebenarnya. Implikasi itu kurang. Cuma kalau kita nak fikir dari segi teknikal lah, apa semua, memanglah kalau ikutkan pelaburan saham lah, apa semua kan, dia akan menjadi rumit lah benda ni. Tapi sebenarnya tak rumit mana pun. Dan mampu, boleh dilaksanakan. Letaklah syarat minimum. Baki minimum haruslah berapa yang tinggal. Okey, carry on. Boleh dilaksanakan. Anggap sajalah sebagai pengeluaran yang terakhir. Lepas ni jangan dibenarkan lagi dah sebarang pengeluaran KWSP sehinggalah cukup umur persaraan.
Dan kecuali kalau ada pengeluaran yang membolehkan wang daripada akaun 2 dikeluarkan, itu lain cerita. Lain daripada tu tak ada, jangan buat lagi dah one off ke benda, one off, two off, three off, semua ni tak perlu. Jadi nampak kat sini, daripada jangka masa panjang dan jangka masa pendek pun, KBSP ni sebenarnya ialah penyelamat. Tapi kita tak nak cerita penyelamat jangka masa panjang tu, sebab jangka masa pendek pun belum tentu lagi, masih kelam lagi, masih ramai yang masih kelam lagi masa yang sedang ditempuh ni. Masa yang jauh lagi tu akan ambil masa. Tapi macam mana kita nak memulakan daripada sekarang, point A nak pergi point B, kalau banyak sangat rintangan-rintangannya daripada segi masalah kewangan. Kalau kita berkawan, kalau kita ada mempunyai kawan yang mahir dalam bidang pengurusan kewangan, mereka sendiri pun cakap perlu sebenarnya. Bukan perlu dari segi apa, perlu dari segi untuk meneruskan kelangsungan hidup. Jadi kalau sekarang pun dah sangkut, masa hadapan sangkut juga, percayalah. Tidak ada orang yang hutang hanya berlambak-lambak, hutang tertunggak dan sebagainya pada masa sekarang ni boleh hidup bahagia, aman pada hari persaraan. Lainlah mereka ni seorang tycoon, ahli perniagaan, kerja sendiri. Ada company besar, boleh survive. Tapi bagi yang makan gaji, kita utamakan yang makan gaji. Banyak yang sangkut. Bukan kehendak rakyat semua benda ni terjadi, tapi PKP yang berlaku kerana wabak virus jahat yang melanda dunia, masuk Malaysia sekali terkena ni, terpias dia sampai sekarang. Jadi sekarang ni kita boleh panggil dalam tempoh recovery, tempoh pemulihan. Kalau kita nak utamakan pemulihan kesihatan saja, mengapa kita pulihkan juga ekonomi rakyat, menggunakan wang rakyat sendiri. Jadi itulah dia. KBSP ni sebenarnya ialah satu penyelamat jangka masa panjang dan jangka masa pendek. Tapi kita nak yang jangka masa pendek dahulu, sebab ini yang kita sedang tempuh realitinya sekarang ni. Yang jangka masa panjang ni kemudian punya cerita. Beradanya. Semoga apa yang diminta, tuntutan rakyat ni diteruskan dan insya-Allah akan berjaya satu hari nanti. Yang penting kita tempuh dulu apa yang ada sekarang ni. Citra pun masih berlangsung lagi. Besok akan start pembayaran yang pertama. Jadi lepas tu kita wait and see dan berusaha. Tapi aku nak bagi tahu kat sini, tak perlulah komen nak pergi buat mogok lah, apa semualah, nak pergi buat rusuhan lah, apalah. Benda tu tak perlu. Bila kau buat macam tu mengundang kepada satu jenayah. Jangan lakukan benda yang bersifat jenayah. Buat memorandum bertanda tangan, serahkan kepada pihak KBSP ataupun pada menteri sendiri. Memorandum. Gunakan NGO yang agak kukuh untuk menyuarakan tuntutan rakyat ni. Jangan buat kerja yang tak betul dengan cara nak mogok, nak buat rusuhan dan sebagainya. Ada yang komen macam tu. Well, benda tu korang komen tak salah. Kita komen belum tentu kita akan buat. Tapi janganlah menyuarakan benda yang macam tu. Dia seolah-olah macam menghasut untuk buat rusuhan. Tak baik benda macam tu. Tak perlu nak musuh, tak perlu nak mogok. Buat memorandum. Sekiranya tidak berjaya juga, kuasa rakyat nanti pada pilihan raya korang tentukanlah sendiri. Korang decide mana yang korang nak hukum, korang hukumlah pada masa pilihan raya. Itu cara yang betulnya. Bukan dengan cara buat rusuhan ataupun mogok. Tak elok macam tu. Kita tuntut secara baik, secara elok, insya-Allah hasilnya akan elok nanti. Kalau tak elok pun tak apa, kita tunggu pilihan raya. Itu yang sepatutnya dalam pemikiran kita untuk kita buat sekarang ni. Jadi itulah adanya. KBSP memang penyelamat buat masa sekarang ni dan masa hari tua. Hari tua tu memang rasa lah. Kalau kita tak sebab tua pun, waris kita akan merasa sekurang-kurangnya ada peninggalan untuk mereka. Tapi sekarang ni yang kita nak tempuh ni, hutang-hutang ni, adakah kita rela nak membiarkan waris kita menanggung hutang-hutang tertunggak kita? Renungkanlah, minta kita semua renungkan, dan pihak KBSP sendiri renungkanlah sendiri. Janganlah kerana pihak KBSP sendiri nanti pihak KBSP juga yang akan terlibat dalam dosa-dosa orang lain tak bayar hutang. See you guys in my next video. Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Bye bye.